Okey, ni kertas 2. Kertas 2 bahagian A kita ada 10 soalan dekat sini, 40 markah. Okey. So nombor 1 ni soalan set ni. Okey, Rajah 1 jadual 1 menunjukkan satu set data yang diperolehi daripada kajian bagi 150 orang penonton Astro. So bilangan set semesta dia ada 150 orang. Okey, Rajah 1 ialah gambar Rajah Venn yang mewakili sebahagian daripada maklumat pada jadual. Kalau tengok ni, gambar Rajah Venn yang dia bagi. Okey, tak lengkap. Kalau kita tengok jadual ni, sukan ada 92, berita 75, dokumentari 77. Sukan dan berita sahaja, maksudnya sukan dan berita sahaja ada berapa? 25, okey. Yang ini, yang 25 ni. Okey, dokumentari tak termasuk. Okey, berita dan dokumentari sahaja, berita dan dokumentari yang 12 ni. Okey, memang 12 kan? Okey, dan dokumentari sahaja 28. Dokumentari sahaja yang ini sahaja. Yang tak ada campur mana-mana. Okey, soalan dia, lengkapkan gambar Rajah Venn di ruang jawapan dengan bilangan penonton berita sahaja. So yang ini, yang berita yang kosong sini ni, berapakah jumlah dia? Berapa jumlah yang awak dapat? Okey, kalau kita tengok kat sini, berita adalah 75. Jadi kalau berita sahaja berapa? 26. Kenapa awak kata 26? Sebab 12 tambah 20 tambah 25 tu kemudian tolakkan dengan 75. Tolakkan dengan 75. Dapat 26 ke? Kalau 18. Ya. Jalan kerja dah betul. Jawapan awak salah tadi. Okey, tadi siapa cakap tadi? 18? Okey, 18 tadi betul. Okey, 18 betul. Tolakkan 75 tadi kan. Berita tadi 75. Tolakkan dengan semua yang inilah 25, 20, 12. So awak akan dapat 18. Okey, ada 18 ni awak letak, awak dapatlah 1 markah. Okey, ada lagi soalan tak habis lagi. Soalan ni masih lagi ada. Seterusnya, hitungkan bilangan penonton yang menonton berita atau sukan sahaja. Okey, berita atau sukan sahaja maksudnya yang mana? 20, 25 tu. Dia atau dia bukan dan, dia atau. Kalau 20, 25 tu dia dan. 25 je. Okey, atau sama ada dia berita sahaja atau sukan sahaja atau dua-dua sekali. Sebab dia atau ni maksudnya dia senyum. Kesatuan. Okey, maksudnya kita boleh ambil yang ini. 30, 25, 18. Okey, kecuali dokumentari dia tak boleh ambil dokumentari sebab dia nak sukan atau berita sahaja. Okey, jadi dia akan jadi 30 tambah 25 tambah 18. Ingat sebab dia nak berita atau sukan sahaja. Yang ada dokumentari ni kita reject. Jadi yang bawah ni je lah. So jawapannya akan jadi 73. 73. Awak tunjukkan jalan kerja ini 1 markah. Jawapan ini lagi 1 markah. So 3 markah semuanya. Okay. Dah siap? Kalau dah siap cakap Pergi nombor seterusnya. Dah? Dah cikgu. Dah cikgu. Okey, tengok nombor 2. Nombor 2 ni pula, ni gabungan pepejar ni. Ini soalan famous lah ni. SPM selalu keluar. Okey, KSSM pun soalan ni pun soalan famous jugalah. Mungkin keluar jugalah. Okey, Rajah 2 menunjukkan sebuah gabungan pepejar yang dibentuk daripada cantuman sebuah kon. Ini sebuah kon dan juga sebuah prisma tegak. Okey, ini prisma tegak. Okey, trapezium ABFE ialah keratan rentas. Okey, ni keratan rentas sebab ada 2 muka yang sama selari ni.
trapezium ni. Okey, dengan keadaan AB sama dengan BC, iaitu 8 cm. Okey, yang atas ni segi 4 sama. So, ini 8, sini pun 8. Okey, 8 cm, sini pun 8 cm. AE sama dengan 6. So, tinggi dia ini adalah 6. Okey, jadi sini FG ni pun samalah dengan ni. Akan jadi 8. Okey, tinggi kon adalah daripada puncak sampai pusat bulatan ni. So, tinggi dia 10. Okey, tapak dia ialah 7. Tapak diameter mesti penuh. Sini sampai sini 7. Maksudnya jari dia adalah berapa? Kalau diameter 7, jari separuh ni berapa? Berapa jari dia? 3.5. 3.5. Okey, semua maklumat ni kita tulis siap kat gambar. Nanti nak kira senang. Okey, 3.5 dia jadi 7 diameter dia. Okey, soalan dia. Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung isi padu dalam sentimeter padu, cantuman pepejat itu. So, dia nak isi padu keseluruhan gambar ini. Okey, jadinya kita kena kira. Okey, isi padu sama dengan isi padu prisma tambahkan dengan isi padu kon. Jadi isi padu prisma macam mana kita nak cari isi padu prisma ni? Macam mana nak cari prisma tegak? Apa formula dia? Tak tahu, tak ingat. Tak ingat boleh rujuk apa ni? Formula. Okey, isi padu piramid dia bagi tak? Isi padu sfera, kon, silinder. Okey, isi padu prisma tegak ialah luas ke rata rentas darabkan dengan tinggi. Ini formula dia. Okay, luas ke rata rentas darab tinggi. So sekarang dekat gambar ini yang mana ke rata rentas dia? Bentuk apa ke rata rentas dia? Dekat soalan tu dia cakap dah. Kerata rentas adalah bentuk trapezium. Jadi cari luas trapezium ini darabkan dengan tinggi dia. Tinggi dia yang mana? Tinggi prisma ni yang mana? Kalau 6. 6 tinggi trapezium. Okey, 6 ni tinggi trapezium. Kita nak cari tinggi prisma ni, kita cari tinggi dia adalah yang menghubungkan dua kerata rentas tu. So ini dipanggil tinggi dia, FG ni. FG ke, EH ke, AD ke, BC ke, itu adalah tinggi dia. Okey, tinggi prisma. Jadi kita tulislah formula dia. Apakah formula luas trapezium? Tak ingat. 1/2 darabkan dengan hasil tambah dua sisi yang selari. Jadi trapezium ni apa yang selari kat sini? Apa sisi yang selari? Tengok trapezium ni yang selarinya ialah apa? (13 dengan 8). 13 dengan 8. So jadi 13 tambah 8. Kemudian darabkan dengan tinggi dia. Tinggi trapezium tu berapa? 6. 6. Okey, ini adalah luas keratan rentas. So nak cari isi padu, darabkan dengan tinggi. So tinggi yang itu ialah 8 tadi. Tinggi prisma tadi ialah 8. Okey, 6 tadi tinggi trapezium. Jangan confuse pula. Jadi ini adalah formula untuk isi padu prisma. Yang inilah. Dan isi padu kon, tambahkan dengan isi padu kon. Apa formula isi padu kon? Okey, semua formula ada. Tak ingat awak tengok sini. Okey, isi padu kon 1/3 pi j kuasa 2 i. Ada dekat sini. Okey, so kita salin balik. Kalau awak tak ingat. 1/3, saya tulis kat sini lah. 1/3 darab pi j kuasa 2 t.
Okay, so sini 1/3, pi-nya adalah 22/7. Jejari dia berapa tadi? Berapa 3 jejari dia? Berapa? 3.5. 3.5. So 3.5 kuasa 2. Tinggi dia? Tinggi kod? 10. 10. Okay. Awak ada buat yang ini sahaja, cari isi padu prisma saja, awak dapat 1 markah. Awak cari isi padu kon sahaja, dapat 1 markah. Awak tunjukkan tambah ini, dapat lagi 1 markah. Dekat sini saja ada 3 markah awak dapat. Okay. Okay, jangan tinggal terus soalan macam ni. Kalau awak jumpa soalan macam ni, awak cari je. Salah satu tu mesti akan dapat markah juga. Okay, jangan biarkan kosong. Okay, jadi awak tekan kalkulator, kira yang pertama ini berapa awak dapat. Berapakah isi padu prisma? $504. 504. Okey, tambahkan dengan isi padu kon berapa? Okey, berapakah isi padu kon? $128.3. Ambil banyak sikit. 128 point. Ambil 2 lah. 3. 3 kan? Dia 3 kan? So, kita ambil 2 lah. Okey, jadi tambahkan semuanya akan jadi 632.33. 632.33. Okey. So, inilah jawapan markah terakhir dia. Okey, 3 markah dekat tadi je. Sini je 3 markah. So, jawapan akhir yang ini. Selesai. Okey, 4 markah. Ingat jumpa soalan macam ni jangan tinggal terus. Dapat markah ni. Awak cari isi padu sahaja salah satu pun dapat markah. Kalau ada soalan tanya Tanya terus kalau ada soalan. Dia dah siap cakap Dah, dong? Dah, cikgu. Okey, soalan nombor 3. Ini adalah soalan cukai. Okey, cukai ni awak baru belajar kan? Harap-harap ingat lagi. Okey, Hasila mempunyai pendapatan, ya? Nombor 2 tadi belum lagi. Oh, belum lagi? Okey, ni. Okey dah. Dah. Okey, nombor 3 soalan cukai. Hasila mempunyai pendapatan tahunan sebanyak RM42,855 tahun 2020. Okey, beliau telah mendermakan 500 kepada sebuah organisasi pengurusan pandemik COVID-19 yang diluluskan oleh kerajaan yang dibenarkan pengecualian cukai. So, derma ni 500 ni adalah pengecualian cukai. Okey, jadual 3A menunjukkan pelepasan cukai. Ini pelepasan cukai. Okey, yang ditutupnya, dan jadual 3B. 3B yang bawah ni ialah keratan kadar cukai pendapatan individu untuk taksiran 2020. Okey, soalan dia, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Hasila bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebat cukai sekiranya layak. Okey, so sekarang ni soalan cukai ni, nak cari cukai ni, apa yang perlu kita cari dulu? Ingat lagi tak? Kena tolak, cikgu. Kena tolak apa? Apa yang kita kena tolak?
4855 tolak 35,000 tolak 600 kali 8/100. Tolak apa? 42855 tu. Okey. Tolakkan dengan 35,000 35,000 tetang dari mana? yang bawah tu dekat banjaran. Okey, itu tak tepat. Sebelum kira bawah ni kita kena kira apa dulu? Apa yang kita kena kira dulu? Sebelum kita tengok jadual yang bawah ni. Pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni. Kita kena cari dulu pendapatan bercukai dia berapa. Yang dibagi sekarang ialah pendapatan tahunan. Jadi sekarang ni kita kena cari, yang pertama nak cari cukai, kena cari dulu pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai itu apa? Ingat lagi tak? Pendapatan bercukai sama dengan apa? Ingat? Jumlah pendapatan tahunan. Jumlah pendapatan. Lagi? Tolak pengecualian cukai. Tolak pengecualian cukai. Tolak pelepasan cukai. Tolak pelepasan cukai. Okey, yang ini dulu kita kena kira dulu. Tolak dengan pelepasan cukai. Okey, jumlah pendapatan tadilah yang 42,855 tu. Okey, jumlah pendapatan tahunan dia yang ini. Dia dah bagi ni. Okey, sebab dia kata ini pendapatan tahunan. Okey, derma termasuk dalam, dia dah bagi tahu kat sini pengecualian cukai. So, pengecualian cukai dia adalah 500. So, tolakkan dengan 500. Kemudian tolakkan dengan pelepasan cukai. Pelepasan cukai dia yang dia dalam jadual ni lah. Okay, kalau ada kurungan ni kita tengok yang mana yang terendah. So individu 9,000 penuh saya tolak. Gaya hidup kalau sini had dia 2,500, dia belanja 2,300. Jadi kita tolak yang 2,300 yang mana tersikit. Insurans maksimum 3,000, so dia amount dia kat sini 1,500, so kita ambil yang ini. So tolakkan semua tu dulu. Okey, pelepasan cukai tadi, so tadi ada 9,000. Tolakkan lagi dengan 2,300. Tolakkan lagi dengan 1,500. So berapakah pendapatan bercukai dia? Okey, berapa? Dah kira? Okey, kira sekejap. Saya buka kelas anak saya sekejap. Dah dapat berapa? 29,555. 29,555. Okey, ini baru pendapatan bercukai. Daripada pendapatan bercukai ni lah baru kita tengok dekat jadual 3B ni. Okey, so jadi cukai yang dikenakan macam mana kita nak kira? 29,555 tolak dengan 20,000 yang pertama tu. Lepas tu darab dengan 3/100. Betul tak? Itu salah satu jalan kerja dia. Ada yang tu dapat satu markah juga. Satu markah ada kat situ. Okey, kat mana sebenarnya jalan kerja dia? Tadi saya kira tu dah boleh dapat satu markah kan cikgu? Itu boleh satu markah. Oh, faham cikgu. Okey.
markah dia yang pertama awak kena cari 2955 ni berada dekat ini kan. Berada dekat sini. Okey, 29555. Okey, berada dekat jadual yang pertama. Jadi kita kena cari dulu 20,000 pertama. Okey, 20,000 pertama. Okey, cukai. Okey, cukai untuk 20,000 pertama. Pertama, so kalau ikut jadual ni, dia adalah 150. Okey, jadi 150. Lepas tu, cukai atas baki. Itu yang awak kira tadi tu Syasha, cukai atas baki. Cukai atas baki adalah 2955 ni tolak dengan 20,000 yang pertama tadi. Okey, 2955 tolakkan 20,000 yang pertama. Darabkan dengan, kalau kita tengok rate dia 3%. Okey, rate dia 3%. So kita darabkan dengan 3/100. So berapa jumlah awak dapat kat sini? Berapa cukai atas baki dia? Okey, berapa cukai atas baki? RM286.65 cikgu. Betul, RM286.65. Okey, ini cukai atas baki. So sekarang kita nak cari cukai yang dikenakan. Tak muat dah. Mana letak ni? Okey, cukai dikenakan. So cukai yang dikenakan cukai yang dikenakan sama dengan 150 tambahkan dengan 286.65 tolakkan dengan rebate cukai. So sekarang kita ada rebate cukai ke tak ada? Ingat tak apa yang dikira sebagai rebate cukai? Zakat. Zakat, lagi satu. Ada dua perkara. Pertama zakat, lagi satu apa lagi? Yang kita kira rebate cukai. Apa lagi satu? Sekarang zakat tak ada kat sini kan? So zakat tak payah tolak. Ada satu lagi. Rebate. Apa rebate yang lagi satu? Rebate cukai. Tak ingat? Ada kaitan dengan pendapatan bercukai ni. Dah lupa? Okey, tengok jumlah pendapatan bercukai jika dia kurang atau sama dengan RM35,000. Maka dia dapat rebate RM400. Ingat tak? Itu kan syarat dia ada. Itu takkan dia beritahu dekat sini. Itu kita memang kena sedia maklum. Jika jumlah pendapatan bercukai dia kurang atau sama dengan RM35,000, maka dia boleh dikenakan rebate cukai sebanyak RM400. Okay, so sekarang dia punya pendapatan bercukai kurang daripada 35,000. So kita boleh tolak rebate 400 dekat sini. Okay, jadi berapakah cukai yang dikenakan oleh Asilah ni? RM36.65. RM36.65. Okay. So markah dia dekat sini kalau tengok markah pertama awak kira pendapatan bercukai ni. Okay, awak tunjuk je ada jawapan ini ke ada jalan kerja, salah satulah yang mana terdahulu. So awak dapat satu markah dekat sini. Markah kedua, jika ada salah satu ni antara kira cukai pertama ataupun kira cukai atas baki ni, awak dapat satu lagi markah. Okay, jalan kerja sini satu markah. Okay, tambah-tambah tolak 400 dan jawapan ini satu markah. Okay, itu markah untuk soalan nombor 3. 4 markah. Okay, kalau dah siap, beritahu .
Dah cikgu. Okey, sudah. Okey, kita pergi nombor 4. Okey, ini soalan teori graf bab form 4 ni. Okey, Raja 4 menunjukkan satu graf tak terarah dengan 4 bucu PQRS. Okey, bucu dia ini bucu PQRS serta 5 tepi. Okey, ini tepi dia 5. Tentukan sama ada graf di atas merupakan graf mudah atau bukan. Itu soalan pertama dia, graf mudah atau bukan. Kemudian berikan justifikasi anda. Okey, soalan kedua, berikan justifikasi kepada jawapan awak ya atau tidak. Seterusnya, lukis 2 subgraf lengkap dengan label bucu dan tepi bagi graf tersebut. Okey, so jawapan yang pertama, adakah ini graf mudah atau bukan? Kalau saya cakap ya, Kalau ya, kenapa awak kata ya? sebab bucu dia tak lebih pada 5. Bucu dia tak lebih pada 5. Salah. Apa ciri-ciri graf mudah? Apakah ciri-ciri graf mudah? Tak ingat? Okey, jawapan dia sebenarnya ini ialah bukan graf mudah. Okey, jawapan dia bukan. So, kenapa bukan? Ada perkataan bukan, 1 markah. I1. Kenapa bukan graf mudah? Apa ciri-ciri graf mudah? Tak tahu, tak ingat. Dalam buku teks form 4 ni ada. Kalau tengok ada nota-nota tak? Syarat utama graf mudah sebenarnya senang aja. Dia tiada berbilang tepi dan tiada gelung. Itu syarat dia. So sekarang kita ada apa kat sini? Apa yang ada dekat graf tu? Gelung. Ada gelung. Ada gelung ke? Gelung tak ada. Berbilang tepi. Dia ada berbilang tepi. Okey, bila ada berbilang tepi tu dia dah tak jadi graf mudah. Okey. So itu je lah kita bagi kerana ada berbilang tepi. Ada berbilang tepi. Satu lagi markah. Okey. Seterusnya 2 subgraf. Bina 2 subgraf lengkap dengan label bucu dan tepi bagi graf tersebut. Okey, nak buat subgraf semua bucu kena ada. So tepi sebahagian sahaja yang ada. Jadi awak buat macam-macam bentuk tak kisah asalkan daripada graf ini. Contohnya bucu mesti 4 tu kena ada. PQRS mesti kena ada. Okay, PQRS. So subgraf kita ambil je lah mana-mana tepi. Contohnya kita ambil tepi yang ini. Yang ambil yang ini je. Cukup 1. Dapat 1 markah. Ataupun yang lain pun boleh ambil. Ambil je mana-mana. Tapi 4 bucu ni mesti ada. Okey, subgraf bucunya mesti ada. Tapi nak ambil mana-mana tak kisah. Tepi, mana-mana tepi tak kisah. Okey, contohnya awak ambil yang ini ke, boleh. Okey, kena tulislah I1, I2, I5. Kalau yang ini, I5, I2, I3, I4. Okey, ataupun awak nak ambil I5, I4, I2 sahaja pun boleh. Okey, asalkan 4 bucu tu ada. 4 bucu ni ada. Okey, jawapan dia boleh pelbagai. So, saya bagi contoh 2 ni lah. Okey, jadi ini 1 markah. Ini 1 markah. Okey, apa-apa gambar awak buat tak kisah asalkan daripada bentuk graf ini. Okey, semua bucunya 4 bucu tu kena ada. Tepi mana-mana tak kisah.
Okey, terpulang. Okey, itu subgraf. Okey dah. Okey, jawapan subgraf tu ada banyak, tak semestinya 2 ni. Ada lagi jawapan lain. Asalkan betul. Dah belum? Dah cikgu. Okey, dalam exam bila awak buat, awak kena guna pembaris Sebab garis lurus ni kena guna pembaris. Yang berbilang tepi tak apa, tak guna pembaris. Ini sebab sini tak ada pembaris, saya tak ada nak guna pembaris lah. Dah Okey, kita tengok nombor 5. Okey, dalam satu eksperimen, Zara X lihat bergerak secara ragam, secara menegak dalam bentuk bulatan. Ya? Ha? Kejap Kejap lagi. Nanti mengajar kejap lagi. Okey, mana sampai tadi? Okey, ini data yang dia bagi, masa ini tinggi. Plot dan lukis graf di ruang jawapan berdasarkan jadual di atas dan tentukan jenis fungsi trigonometri. Okey, so soalan dekat sini, ingat terfaham soalan, dia minta plot dan lukis. Plot dan lukis graf di ruang jawapan. Kemudian tentukan jenis fungsi trigonometri. Okey, yang boleh mewakili pergerakan Zara tersebut. Lepas tu nyatakan amplitude bagi graf fungsi trigonometri tersebut. Jadi ada 3 perkara yang kena buat. Jadi perkara pertama kita plot dan lukis dulu. Kita plot, lukis dulu graf daripada data yang dia bagi. Okey, kalau ini senang sikit sebab dia dah bagi skala. Jadi kita plot je lah. Okey, masa yang bawah ini tinggi. Okey, so masa kosong tinggi dia 19. 19 kalau tengok jarak sini 10, maksudnya satu kotak 1. So 19 dekat sini. Dia turun sikit. Okey, 5, 30. Okey, 30. 10 dengan 19. 15 dengan 8. 18, 20 dengan 19. Okey, kalau tengok ini, kita sambung je lah. Tak perlu guna pembaris. Okey, sambungkan. Okey, so awak dah plot. Betul, so awak akan dapat 1 markah. Sekarang tentukan jenis fungsi trigonometri. Apa jenis fungsi dia ni? Kalau graf macam ni, apa fungsi dia? Fungsi Kalau trigonometri apa? Apa? Cos. Cos ke? Ini adalah bentuk apa ni? Ini adalah graf di bentuk S. Kalau bentuk S, dia adalah graf apa ni? Sin. Graf sin, graf sinus. Okey, ada graf sinus 1 markah. Ingat kalau cos dia bentuk U. Dia bentuk U macam ni, cos. Okey, kalau tangent dia yang ada 90 darjah tu. Dia tak akan kena 90 darjah. Dia bentuk apa? Bentuk. Macam mana graf dia? Saya bentuk pula. Tak apalah, biar dulu. Okey, so ini adalah bentuk sin, sinus. Okey, so lepas ni kita nak tentukan amplitude. Macam mana nak tentukan amplitude graf? Kalau cos dengan sinus, sin sama cara nak cari amplitude dia. So bagaimana nak cari amplitude? Ingat lagi? Ambil titik terbesar, tambahkan dengan titik terkecil, kita bahagi 2. So titik terbesar dia berada dekat
Sini. 30. Terkecil dia kat sini. Berapa sini? Berapa kat sini? 8. So bahagi 2. Jadi awak akan dapat dapatlah tengah-tengah sini. Sini 16 sini. Kalau ikutkan yang asalnya macam gini lah graf sinus dia. So ini amplitude dia kat sini. Ini amplitude dia. Ini A dia. So nak dapatkan A ini, ambil yang besar, tolak yang tambah yang kecil, kita bahagi 2. So kita akan dapat jawapan dia 19. Ini satu markah. Ini lagi satu markah. 4 markah. Dah? Belum? Dah? Belum? Belum lagi? Dah cikgu. Sudah. Nombor 6. Rajana menunjukkan 4 lokasi yang dilukis pada satu sata kartes yang mewakili kedudukan rumah Iskandar, sekolah, hospital dan juga balai polis. Diberi bahawa skala ialah 1 unit sama dengan 1 km dan garis lurus yang menghubungkan rumah Iskandar ke sekolah adalah selari dengan garis lurus yang menghubungkan hospital ke balai polis. Maksudnya yang ini selari dengan ini. Cari persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah Iskandar ke sekolah dan seterusnya hitung nilai pintasan Y bagi garis lurus tersebut. Jadi dekat sini kita kena cari dua perkara lah. Cari persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah Iskandar ke sekolah. Cari persamaan garis lurus yang ini. Lepas dapat tu cari pintasan Y untuk ini. Pintasan Y kat sini lah berapa nilai kat sini. Sebab sini selari, apa yang sama antara dua ni? Apa yang sama antara dua garis selari ni? Apa yang sama? Garis selari apa yang sama? Tak pasti. Kalau jumpa je soalan garis selari macam ni, kalau selari automatik yang sama adalah kecerunan, M-nya akan sama. Jadi kita tukar dulu ini kepada bentuk arm. So kalau tukar kepada bentuk arm, dia akan jadi Y sama dengan 2X, negatif 2X pergi belakang akan jadi 2X. Tolak 10. Jadi M dia adalah 2. Jadi kita akan dapat M sama dengan 2. So yang ini pun sama juga, M dia sama dengan 2. Bila kita nak bentuk persamaan garis lurus, kita kena ingat, kita kena ikut ini. Y sama dengan MX tambah C. Bentuk arm ini kena bentuk. M kita dah dapat, kita nak cari C pula. Kita nak cari C, kita kena tahu satu titik dekat garis lurus ni. Jadi titik yang kita tahu dekat sini adalah titik ini. Apa koordinat dekat sini? 01. Bukan 01, tapi dia adalah 10.
Okay, X dulu baru Y. Okay, X dia 1, Y dia 0. Okay, 1, 0. Jadi gantikan koordinat ini ke dalam Y dengan X ni lah. Jadi Y dekat sini kita dapat 0. M kita dapat 2. X kita dapat 1. So kita dapat carilah C. C akan dapat berapa? Dua. Bukan 2. Kita nak C saja, 2 ni kena pergi sebelah, dia akan jadi Negatif. negatif 2. Okay, bila dah ada ni, masukkan balik dalam persamaan ini. So kita akan dapat persamaan dia adalah Y sama dengan 2X tolak 2. Ini jawapan dia. Jadi cari persamaan garis lurus ni, markah dia berapa ya? Okay, awak dapat M ni, awak dapat 1 markah. Okay, awak tunjukkan jalan kerja yang ini, awak dapat lagi 1 markah. Okay, tulis persamaan ini, 1 lagi markah. So 3 markah dekat sini. Markah semua 4. Jadi dia nak yang last sekali ialah hitung nilai pintasan Y. So pintasan Y yang inilah. Okay. Pintasan Y sama dengan negatif 2. Awak tulis je balik. Ini dapat lagi 1 markah. Okay, kalau awak tak tulis pun awak ambil. Yang ini ada pun kita bagi markah juga. Sama je. Ini atau ini. So dia 4 markah semuanya lah. Okay. Ini je lah jalan kerja dia. Tak panjang pun, pendek je. Okay, kita akan habiskan bahagian A cepat sikit kita boleh habis bahagian A ni. Kalau dah siap nak cakap kita terus pergi nombor 7. Ada 4 soalan lagi ni. Dah belum? Sekejap cikgu. Sekejap. Okay. Okey dah cikgu. Dah Okay, kita terus pergi nombor 7. Okay, nombor 7, jadual 7. Menunjukkan hubungan antara bilangan murid dalam sebuah kumpulan dengan tempoh masa dalam jam. Okay, bilangan murid dan tempoh masa yang diperlukan untuk menyediakan satu lapangan subjek sejarah. Saya naik atas sikit. Okay, diberi bahawa tempoh masa T berubah secara songsang. Okay, bila ada ayat macam ni, kita buat dulu dia punya perkaitan. T berubah secara songsang. T berubah, ini kadar dia, secara songsang maksudnya dia mesti 1 per kuasa 2 bilangan murid N. Maksudnya N kuasa 2. Okay, ini bentuk, panggil apa ni? Hubungan dia ni lah. So kita nak tukar kepada bentuk persamaan. Dengan menggunakan K sebagai pemalar, tulis hubungan dalam bentuk persamaan antara tempoh masa dan bilangan murid N dan seterusnya, hitung nilai P. Okey, kalau kita tukar kepada bentuk persamaan, dia akan jadi apa? Kita dah jawab dah soalan ni sebelum ni. 3. Ya? 3. Okey, kalau kita nak hilangkan tanda apa ni, ubahan ni, so dia akan jadi T sama dengan ada pemalar K per N kuasa 2. So K kali 1 K lah. So ini bentuk persamaan dia, tapi tak selesai lagi sebab kita kena cari K dulu. Nak cari K, kita kena ambil nama data yang penuh. So data yang penuh yang inilah, 3, 12 ni. Gantikan nilai ini, cari nilai K, kita akan dapat persamaan dia. So kalau ke sini, awak akan dapat T dekat sini adalah 12. 12 sama dengan K ni yang kita nak cari, bahagikan dengan bilangan murid
N ni 3. 3 kuasa 2. Jadi K sama dengan 12 kali 3 kuasa 2. Awak dapat berapa? Berapa? 12 kali 3 kuasa 2? 108. 108. 108. 108. Jadi persamaan ini sebenarnya awak akan dapat T sama dengan 108 per N kuasa 2. Okey. Markah dekat sini adalah awak dapat bentuk ini. Bentuk ini awak dapat 1 markah. Yang kedua markahnya adalah dekat sini. Okey. Okey, sekarang kita nak cari P. Kita ambil data yang ini pula. Ketika dekat sini. Okey, T adalah P. 108. N kuasa 2 ialah 4 kuasa 2. Awak ada yang ini, satu lagi markah. So, cari jawapan dia. Berapakah nilai P? Berapakah nilai P? Tekan je kalkulator, bagikan 108 bahagi 4 kuasa 2. 6.75. 6.75. Okey, so ini lagi satu markah. So 4 markah lah. 1, 2, 3, 4. Okey, itu jawapan dia. Sini soalan kertas 1 ada kan keluar soalan macam ni kan? So sama je macam kertas 2. Itu soalan form 4 yang keluar tu. Okey, kalau dah cakap kita pergi sampai nombor 8 dah. 9, 10 kita sambung hari Khamis. Ya dia apa? Ha? Kejap sikit lagi. Dah belum? Kita nak pergi soalan last untuk hari ni, nombor 8. Nombor 8 soalan penakkulan mantik ni. Penakkulan matematik. Ya, cikgu. Okey, berikut merupakan bilangan soalan objektif matematik yang disediakan di beberapa buah stesen dalam sebuah pertandingan eksplorasi matematik. Stesen A ialah stesen pertama, B kedua dan seterusnya lah sampai stesen K. Buat kesimpulan umum secara induktif bilangan soalan bagi stesen ke N. Seterusnya nyatakan bilangan soalan yang berada di stesen G dan juga stesen K. So jadi yang pertama kita kena buat kesimpulan umum secara induktif ni untuk bilangan ke N. Okay, kemudian nyatakan bilangan. So ada 3 perkara lah. Nyatakan bilangan stesen G, stesen K. Jadi nak buat kesimpulan umum biasanya dia bagi, yang ni dia tak bagi, so kita kena buat sendirilah dia punya apa panggil logik dia ni. Okay, kalau 3 ni kan sebenarnya dia adalah 2 kali 1 tambah 1. 5 ni sebenarnya adalah 2 kali 2 tambah 1. 7 ni sebenarnya 2 kali 3 tambah 1. 9, 2 kali 4 tambah 1. Okay, dah nampak pattern dia? Jadi apa kesimpulan umum yang kita boleh buat daripada ini?
Apa bentuk am kita nak buat daripada bentuk ini? Okey, saya dah beritahu sebelum ni, yang sama kekalkan, yang berubah tu kita gantikan dengan huruf N. Jadi dia jadi apa ni? Apa kesimpulan umum yang kita boleh buat kat sini? Secara induktif ni. So, N kuasa 2 ke cikgu? N kuasa 2 ke? 1, 2, 3, 4 ni tak kuasa 2 kan? Dia berubah biasa je. So, 2 kekal. 1, 2, 3, 4 ni yang berubah ni kita tukarkan jadi dia N. Yang belakang pun kekal, tak berubah kan? Tambah 1. Jadi kita dapatlah jawapan dia ini, bentuk am dia 2N tambah 1 dengan keadaan N tu adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kena buat titik lah, dot. Jadi ini satu markah, ini satu markah. Okey, so sekarang kita dapat carilah stesen G berapa, stesen K berapa. Okey, stesen G. Stesen G ni yang keberapa? G tu adalah nombor berapa? Nombor 6. 6 kan? Okey, so jadi gantikan N tu dengan 6. So 2 kali 6 tambah 1 jadi berapa? 13. 13. So stesen G 13, ada 13 dapat satu markah. So sekarang nak stesen K pula. Stesen K, K ni yang keberapa? Ke 10. Bukan, 10J. 7. 7 kan? 11. 11. K adalah yang ke-11. So 2 kali 11 tambah 1. Awak akan dapat 23. 23. Okey, satu lagi markah. So markah ini yang pertama, ini markah kedua. Ingat kalau ada ini sahaja, tak ada yang belakang ni, satu markah ni ada. Okey, tapi kalau ada ini sahaja, yang depan ni tak ada markah kosong. Jadi kena ada yang depan ni yang paling penting. Lepas tu ada yang belakang baru dapat lagi satu markah. Yang lain selesaikan je lah. Kira. Okey, habis. Ya, sekejap. Okey, 9-10 kita sambung hari Rabu. Okey, dengan bahagian B lah. Beberapa soalan. Okey, kalau ada siapa yang dah buat, dah siap, boleh hantar pada saya. Kita boleh bincang lah hari Rabu nanti. Okey, hantar jalan kerja awak. Okey, kalau dah siap cakap Dah cikgu. Okey dah. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan?